Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Selamat bertemu kembali di musim berkurung, tetapi secara atas talian. InsyaAllah hari ini Rabu, esok Khamis, hari Jumaat, hari Khamis Maghrib, InsyaAllah kita dengan izin Allah Ta'ala akan memasuki bulan yang penuh keberkatan, kemuliaan, kerahmatan dan keampunan. Jadi sebagai renungan kita bersama petang ini, mari kita sama-sama mengambil ingatan setelah sebulan lebih sikit kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh berjabat tangan antara satu sama lain bila jumpa, kita tak boleh kumpul ramai-ramai, siapa-siapa pun tak boleh tolong orang lain, takut berjangkit macam-macam. Jadi suasana ini memberi gambaran, mengingatkan kita suasana di mahsyar, yang mana masing-masing takut pada ahli-ahli keluarga masing-masing. Ada yang lari daripada ahli keluarga, isteri lari daripada suami, suami lari daripada isteri, anak lari daripada ibu bapa lari daripada anak-anak. Jadi suasana lari melarikan, ya, terhalangnya hubungan normal yang sebelum ini kita lalui, mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Apabila sampai sangkakala ditiup nanti, maka berkumpullah manusia pada masa itu di mahsyar, yang pada masa itu seseorang akan lari daripada adik-beradiknya, anak-anak akan lari daripada ibunya, anak-anak akan lari daripada bapanya, isteri akan lari daripada isteri, pada suami akan lari daripada isterinya. Terbaliknya, isteri juga akan lari daripada suaminya, dan ibu bapa akan lari daripada anak-anak. Suasana ini sekarang kita alami. Ciri-cirinya, ada ibu bapa tak boleh bertemu dengan anak-anak. Sebaik saja anak itu positif, maka ibu bapa tak akan berani mendekati dan juga menyentuhnya. Sebaik saja ibu bapa itu positif COVID, maka anak-anak tak berani nak menyentuhinya. Maka oleh itu, peringatan Allah Ta'ala yang diberi pada kita ini, mari kita simpan elok dalam hati kita. Kerana hari itu hari yang pasti, tak ada siapa boleh tolong kita. Sekarang ambulan boleh datang ambil ke rumah, tapi dulu nanti pada hari itu tak ada siapa boleh tolong kita. Sebab itulah, untuk menempuh hari itu perlu kita bersedia dengan persediaan yang mencukupi. Dengan rahman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam kehidupan kita tahunan ini disyariatkan kepada kita bulan Ramadan untuk digunakan oleh sekalian umat Islam mempersediakan diri masing-masing
untuk berhadapan dengan hari yang penuh dahsyat, lebih dahsyat daripada apa yang sedang kita lalui sekarang. Bulan yang mulia ini hendaklah kita lalui dengan penuh kesedaran. Kesedaran apa maknanya? Kesedaran maknanya ialah apakah yang perlu kita lakukan sepanjang bulan, sebulan 30 hari yang akan kita lalui ini. Kalau kita lihat manusia, ada banyak perangai manusia. Sebagai contoh, sebulan lebih kita dikurung, tidak dibenarkan bergerak, tidak dibenarkan untuk hadir ke pejabat, tidak dibenarkan merayau-rayau di taman bunga, berjoging dan sebagainya. Takut-takut. Ini cerita perangai manusia. Takut-takut. Ada manusia walaupun berkurung dalam rumah, tetapi Al-Quran tetap juga tidak disentuh. Ayat, kalaupun ada kesedaran untuk menyentuh Al-Quran, kalau ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek sebelum dikurung dulu tidak sempat dihafal, tetapi sebulan lebih sikit ini telah kita berada dalam rumah, tak ke mana-mana pun tidak berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek. Jadi perangai-perangai beginilah yang paling kita takut, terutama bila lusa kita menjejak diri kita ini ke dalam bulan Ramadan. Maka mari kita memberikan nilai semahal-mahal nilai terhadap kesempatan kalau untuk akan datang. Diizin Allah kita menjejak kaki ke bulan Ramadan. Kita jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang cukup bernilai, yang kita perlu isi dengan amalan-amalan yang telah biasa kita buat, tetapi kita jadikan amalan itu berisi. Kita mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang telah biasa kita buat, tetapi kita jadikan amalan itu berisi. Apa maknanya? Bulan Ramadan kita solat berjemaah. Bulan biasa kita solat berjemaah sebelum PKP kita dulu. Sekarang kita datang, dulu kita datang ke masjid, ke surau. Sekarang kita berjemaah di rumah. Jadi solat jemaah adalah amalan biasa yang telah kita buat. Maka mari kita sama-sama mengisi solat jemaah yang kita lakukan. Bulan-bulan Ramadan yang tahun-tahun yang lalu kita solat tarawih setelah solat isyak, setelah kita solat ba'diyah isyak. Yang ni kena berhati-hati lah ya di rumah. Jangan pula nanti lepas isyak terus solat tarawih. Sebab fuqaha kita telah mengatakan solat ba'diyah isyak itu adalah jauh afdalnya berbanding dengan solat tarawih. Jadi solat tarawih dah biasa kita buat. Kita dah mengisi Ramadan dengan salat tarawih lama dah. Cumanya Ramadan kali ini ni kita nak ajak, jom kita isi salat tarawih. Apa makna mengisi salat tarawih? Yang pertama, Allahu Akbar, rakaat pertama. 2 rakaat set yang pertama tu kan. Rakaat pertama kita takbiratul ihram tu, mari kita merasai keseronokan kita melakukan solat tarawih untuk kita cecah ke 20 rakaat. Tahun ni tak boleh bagi alasan buat 8 lah.
Ya, tahun-tahun lepas tu sebab penat kerja siang, nak balik, nak tidur cepat, esok nak kerja pula. Tahun ni tak ada alasan. Mari kita sama-sama buat 20 rakaat. Ya, dalam Facebook, dalam WhatsApp beredar kan. Dulu komen imam baca laju, imam baca tak sedap. Ni kali ni masing-masing ketua keluarga jadi imam. Tak apa. Bak kata ustaz-ustaznya surah tu tak baca panjang tak apalah. Satu rakaat, satu muka surat pun cukup. Gitu ya. Dan para fuqaha kita telah memandu solat fardu. Kalau tengok Quran, ada yang kata batal, ada yang kata makruh. Tapi kalau solat sunat, tidak mengapa. La ba'sa fihi. Tidak mengapa kita melihat mashaf. Apabila kita solat sunat. Jadi, inilah peluangnya. Dulu, jawab kata Kak Ustaz, tak boleh baca panjang surah Ustaz, imam tu. Nanti kami melilau, fikiran kami merata merayau. Ustaz, kalau surah panjang. Maka sekarang ni siapa yang tengok surah? Sebab kita semua pakat jadi imam. Kita yang melihat huruf-huruf Al-Quran. Jadi balik-balik tadi, mari kita mulakan solat tarawih yang 20 rakaat ini, takbiratul ihram, dua rakaat set pertama tu dengan rasa kemanisan, rasa keseronokan. Dah siap dah. PKP ni siap. Kita dah tulis, ustaz dah tulis kenikmatan solat, kemanisan solat, tapi tak boleh nak cetak lah sebab pusat cetak pun tutup. Jadi kita dah sebut kat situ, Masya Allah, dalam solat ni macam-macam lafaz yang kita lafazkan. Kalau kita mulakan solat itu dengan rasa kenikmatan, rasa kemanisan, maka 2 rakaat itu tidak akan mencukupi bagi kita. Kita seronok lagi untuk menambah 2 rakaat set yang kedua pula. Lepas tu kita berehat sekejap. Rehat ni, kalau dulu kata ustaz tu bagi tazkirah asyik ngutuk orang ni, ustaz tu bagi tazkirah pedas sangat lah. Maka sekarang ni tuan-tuan, yang lelaki-lelaki, ayah ataupun suami, 4 rakaat tu boleh lah baca terjemahan Quran, rehat sekejap. Itu namanya tarawih. Para ulama kata lepas 4 rakaat tu dia berehat. Kalau zaman Mekah dulu, zaman para ulama menulis kitab-kitab dululah, yang 400 hijrah, 500 hijrah dulu, lepas 4 rakaat tu tawaf untuk menyelang rakaat yang berikutnya tu. Jadi tak mengapa, siapa nak buat terus pun dia boleh buat terus. Jadi kemanisan, keseronokan kita beribadah ni, kalau sebelum-sebelum ni Allahu Akbar, takbiratul ihram set yang pertama tu pun dah lagi 19 rakaat, rasa berat hati, rasa sempit dada. Maka tahun ni mari kita tukar. Takut-takut apa? Takut-takut musibah-musibah yang Allah jadikan ini menjadi mukaddimah kecil, tanda-tanda kecil yang bersambungan ke tanda-tanda besar. Takut-takut nanti kesempatan ini kita dah tak dapat dah. Jadi tahun ni mari kita buat betul-betul. Ibadah-ibadah saya sebut tadi, ibadah tu dah biasa kita buat. Kita mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah ini. Jadi tahun ni kita pegang satu falsafah pula, iaitu kita isi ibadah itu. Jangan kita isi Ramadan dengan ibadah, tetapi ibadah itu tidak berisi. Contohnya solat tadi. Solat dilakukan dengan hati yang berat, dengan dada yang sempit, dengan penuh derita, dengan tak sabar nak habis. Jadi tahun ni kita tukar. Kita lakukan ibadah ni dengan hati yang gembira, dengan dada yang lapang, untuk kita merebut peluang-peluang yang Allah beri, sementara Allah beri pada kita. Itu cerita untuk kita mengisi. Sudah biasa kita isi Ramadan dengan solat-solat sunat, contohnya solat tarawih. Jadi tahun ni kita isi solat tarawih. InsyaAllah.
Jadi yang keduanya, Ramadan ini kita dah kerap dengar ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita berpesan, Ramadan ini bulan Al-Quran. Tiap kali Ramadan, Jibril alaihi salam turun untuk menyemak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bergandengan antara satu sama lain untuk menyemak surah-surah yang berbeza mereka hafal. Sebab tidak semua para sahabat dulu hafal Al-Quran. Ada yang menghafal surah Ali Imran contohnya. Sahabat yang lain tak hafal. Sahabat yang tak hafal Ali Imran ni menghafal pula surah. Jadi masing-masing pakat membetulkan hafazan masing-masing yang ditekannya pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kali ini kebetulan kita pagi-pagi tak sibuk dah untuk bersiap-siap ke pejabat. Malam-malam pula tak adalah sibuk nak awal balik bersedia esok ke pejabat. Maka kalau boleh setiap kita hendaklah menggunakan mata masing-masing untuk menatap setiap huruf dan setiap tanda baca Al-Quran, dan kita lafazkan dengan lidah kita sendiri. Kalau ada orang menyemak lagi baik supaya kita tak tersilap. Mata kita menatap setiap huruf dan juga setiap tanda baca. Lidah kita melafazkan bunyi huruf dengan tanda baca itu setiap, tak ada kita gugurkan walaupun satu. Kerana apa saya sebut begitu? Kerana kita dapati amalan yang sebelum ini kita buat oleh kerana kita sibuk kerja, kita lewat balik macam-macam tu, kita duduk berkumpul 7-8 orang baca Quran. Seorang baca, katalah kumpulan ada 10 orang, seorang baca, yang 9 buat apa? Mula-mula semak, lepas tu telefon pula bergegar, WhatsApp masuk, sempat sekejap klik WhatsApp tu baca. Jadi orang yang baca tu dapatlah yang dibaca. Yang duduk depan Quran ini tapi mata ke telefon baca WhatsApp tadi, dia sudah tidak menatap huruf dan juga tanda baca yang dibaca oleh orang yang baca tadi. Jadi lalu kumpulan ni kata masing-masing khatam Quran. Jadi setiap orang daripada 10 tadi, kita khawatir tidak menatap setiap huruf dan setiap tanda baca Al-Quran. Ada yang jawab, Ustaz, kami dah hafal Ustaz. Kami dengar elok-elok tu. Alhamdulillah bagi yang dah hafal. Tapi yang belum hafal, dengan mendengar saja, bagi umat Melayu ini, kita khawatir kita tak dapat kalimah-kalimah Al-Quran. Sebab kita bangsa Melayu, Quran tu bahasa Arab. Jadi nak tak nak, untuk bab Quran ni, tahun ni, kalau boleh, setiap kita ni, setiap huruf dengan Bismillah pada Al-Fatihah itu, kita tatap dengan mata kita, kita tengok ba itu barisnya bawah, kita bunyikan, gabung dengan sin mati, bis. Setiap itu kita lafazkan sendiri dan telinga kita mendengarnya. Kalau ada orang depan kita nak menyemak, isteri ke, anak ke, bagus, supaya kita kalau ada silap boleh ditegur. Tetapi yang menyemak tu pun kalau boleh membaca yang sama dan kita pula semak. Itu maksud. Setiap orang daripada ahli keluarga kita itu akan melihat setiap huruf dan setiap tanda baca Al-Quran. Untuk kita habiskan 30 juzuk sepanjang bulan Ramadan. Ini maksudnya kita isi betul-betul. Biasa dah dulu kita buat tadarus Quran untuk mengisi Ramadan tahun-tahun yang lalu. Bila tadarus beramai-ramai 6 orang, 7 orang, 8 orang ni, kita khawatir tadi berlaku kelalaian. Beberapa mungkin suku daripada Quran yang kita baca habis khatam itu, suku daripadanya tak kita tengok huruf-hurufnya.
Dan kita orang Melayu ini mendengar kalimah Quran takut tak dapat kalimah tu, tak dapat bayangkan apa huruf, apa tanda bacanya. Ya, maka insya-Allah rahmat, bukan azab tu ya, rahmat PKP ni Ramadan kali ni insya-Allah setiap kita Allah beri masa dan kesempatan serta peluang untuk menatap setiap huruf dan tanda baca Quran itu. Ya, dah tak ada alasan nak cepat-cepat balik, lambat, penat lah balik kerja, lambat, usap, mengantuk, dah tak ada dah. Ya. Jadi insya-Allah kita isi betul-betul amalan yang kita gunakan untuk mengisi bulan Ramadan. So ada dua isi lah. Satu, kita isi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang biasa kita buat tu. Dan isi yang kedua apa tadi? Kita isi betul-betul amalan yang kita lakukan itu. Ya, kerana apa? Kerana di samping berita-berita gembira, ganjaran-ganjaran amalan-amalan yang kita buat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita juga melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaran-amaran bahawa tidak semua amalan yang kita buat ini Allah terima. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita, la yuqbilullah ad-du'a min qalbin ghafil. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima doa daripada hati yang lalai. Ya. Jadi solat kita solat, tapi sepanjang solat kita lalai. Jadi solat itu selesai, katalah kita buat 20 rakaat, selesai 20 rakaat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tak semua amalan yang kita buat itu Allah terima. Itu maksud kita isi ibadah betul-betul. Ya, solat 20 rakaat kita lakukan yang sunat, termasuklah yang wajib 4 rakaat Isyak, 3 Maghrib, semua-semua tu termasuk qabliyah ba'diyah, kita isi betul-betul ibadah kita ini. Ya, panduan-panduannya telah kita belajar bagaimana nak melaksanakan sesempurnanya. Ya, jadi kita laksanakan. Ya. Jadi di samping berita-berita gembira Allah Ta'ala berikan pahala, ganjaran kepada ibadah-ibadah kita lakukan, Allah Ta'ala juga ingatkan kita tak semua ibadah itu Allah terima. Ya, ada yang Allah tolak. Apa sifat ibadah yang Allah tolak? Sifat ibadah yang Allah tolak ialah yang dilakukan dengan hati yang lalai. Ya, termasuk apa tadi? Ni nombor 3 ni ya. Termasuk doa tadi yang disebut. Allah tidak menerima doa daripada seseorang yang hatinya lalai. Apa maksud hati yang lalai? Kalau dari segi bangsa kita ini, sahabat-sahabat kita yang berbangsa Melayu ini, doa kita jadikan sebagai isi bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan kali ini, kita isi doa kita. Bukan sebarang lafaz yang kita lafazkan, Rabbana, 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 hati kita lalai. Allahumma, Allahumma, tapi hati kita lalai. Marilah kita isi betul-betul Ramadan ini dengan doa-doa yang banyak-banyak, sangat-sangat. Tapi tidak memadai dengan banyaknya doa. Doa ini hendaklah kita isi. Jadi waktu solat tarawih, hati kita sedar, hati kita penuh khusyuk, hati kita penuh rasa kemanisan, memohon, memuji, bertasbih pada Allah Ta'ala. Ya, masa baca Quran bukan hanya lidah saja kita tutur, mata kita melihat, tapi hati dan juga akal kita nanti merayau, tak perasan apa yang kita baca. Jadi kita lakukan dengan penuh kesedaran. Ya, lawan lalai ialah sedar. Ya, sebab itulah dalam menafsirkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, pasti berjaya orang yang beriman yang dalam solatnya mereka khusyuk. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan maksud khusyuk ialah anggota orang itu tak bergerak-gerak selain daripada pergerakan solat, dan yang keduanya hatinya sedar. Jadi kita kiaskanlah kepada amalan-amalan yang lain. Ya. Solat hati kita sedar, baca Quran kita sedar. Ya, dan juga berdoa tadi yang mengiringi solat-solat tarawih kita tadi, yang mengiringi solat-solat sunat kita baca dengan penuh
kesedaran. Ya, elakkan daripada melihat, membaca doa di kertas tanpa kesedaran, tanpa kefahaman kalimah-kalimah yang kita sebut. Ya, sebab doa ini adalah permohonan. Ya, banyakkan doa banyak-banyak dengan penuh kefahaman yang datangnya daripada hati kita. Ya, memohon ni dengan daripada hati. Ya, lidah kita tuturkan, kita ungkap, tapi permohonan tu daripada hati. Jadi kalau doa ini disebut dengan lidah tetapi hati kita lalai, maka itu bukan namanya doa. Sekalipun para ulama kita berselisih pendapat. Pahalanya dapat berdoa, tetapi yang diminta tu tak dapat. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, muslimin muslimat, apa poin besar tadi? Kita sudah biasa mengisi bulan Ramadan, tetapi Ramadan kali ini kita nak mengisi isi yang kita isi Ramadan. Kita nak jadikan amalan-amalan yang kita isi Ramadan ini berisi. Solat tarawihnya berisi, bacaan Al-Qurannya berisi, dan juga doa-doanya berisi. Manakala zikir-zikir yang lain itu, siapa yang berkemampuan silalah melakukannya. Tetapi 3 asas bulan Ramadan ini, solat tarawihnya, bacaan Al-Qurannya, dan doa-doanya, mari kita isi sama-sama. Takut apa? Takut inilah peluang terakhir kita dengan tanda-tanda yang Allah dah tunjuk kat kita ni. Pengumuman rasmi belum, tetapi hint-hintnya dah ada. Maksudnya haji pun tak ada tahun ni. Ini tanda-tanda yang mengingatkan kita. Jadi bagi Al-Quran tadi, muslimin muslimat, bagi Al-Quran tadi, oleh kerana Al-Quran tu kalimah-kalimahnya bahasa Arab, dan rasanya tak berapa ramai di kalangan kita ni kalau dia baca wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Kalau baca yang Arab tu spontan dia faham maknanya, tak berapa ramai rasanya. Ustaz-ustaz balik Mesir, balik Jordan, balik Syria, balik Maghribi, balik mana lagi tu, Yaman, mungkinlah dia boleh spontan faham. Tapi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang tak berkesempatan belajar bahasa Arab ni tidak faham. Maka bulan Ramadan ni jugalah dalam bab Al-Quran tadi, kalau boleh kita usahalah gigih-gigih. Kalau kita umur dah 51, 52 tak pernah 30 juzuk dengan makna, maka Ramadan ni mari kita buat. Tuan-tuan, mari kita buat Al-Quran khatam sebulan Ramadan dengan makna. Kerana telah kita timbulkan dalam kuliah-kuliah itu bahawa matlamat Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi adalah untuk difahami, dihalusi makna-maknanya, dan juga diambil iktibar tentang perintah-perintah, larangan-larangannya. Jadi untuk ikut perintah larangan, ambil iktibar ini, kalau tak faham maka jauh kita nanti daripada menjadikan Quran itu sebagai sumber iktibar. Jadi bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah, Allah bagi kita masa, Allah bagi kita peluang, dan Allah bagi kita tenaga, masih lagi ada. Mari kita gunakan peluang-peluang ini untuk menatap makna-makna Al-Quran, kalimah-kalimah yang kita baca. InsyaAllah. Jadi balik isi penting yang jangan luput daripada ingatan kita, kita dah biasa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan. Kali ni kita nak ajak muslimin muslimat sekalian mengisi amalan-amalan yang telah biasa kita buat. Nak tambah lagi amalan yang berkemampuan, dipersilakan. Tapi saya rasa siapa yang dapat mengisi 3 amalan penting ini, solat tarawihnya betul-betul, Qurannya baca elok-elok, campur pula tadi, tengok terjemahan satu-satu makna, dan juga yang tafsir-tafsir ringkas-ringkasnya bersama keluarga kita, dan juga doanya, kita pohon bersungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, maka insya-Allah
itu sudah memadai. Ya, campur pula lagi siapa berkemampuan qiyamul lailnya, masya-Allah. Campur lagi pula dengan zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Campur pula lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Campur pula lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau campur-campur tu lagi, masya-Allah. Ya, jadi macam itulah ya kita mengisi. Jadi elakkanlah. Ya, ustaz pun baru join Facebook. Baru mendaftar dalam Facebook. Orang suruh jadi kita pun daftar. Jadi siapa orang minta kita jadi friend, kita pun friend kan lah. Kan? Ya, tapi sebulan lebih sikit ini dalam Facebook ni penuh dengan gambar makanan. Orang sana tayang dia masak 3 rasa, orang sana tayang buat buah macam-macam makanan yang ada. Ada yang tayang Maggi lagi. Jadi bulan Ramadan ni janganlah Facebook kita ni asyik bertanding apa yang dimasak. Untuk kita hidupkan sama-sama, ini satu cabaran. Kita cabar. Setiap hari masing-masing menayangkan apakah ayat Al-Quran yang menarik yang dia jumpa. Contohnya dia jumpa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu min dunihi awliya wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Agak-agak surah apa tu? Kita pun ambil telefon, tangkap gambar tu. Tak. Sebelum tu kita tengok pula terjemahan. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang yang dapat petunjuk. Siapa yang tidak ikut petunjuk yang Allah sesatkan, maka tak ada siapa yang boleh menolong dia. Pada hari kiamat kelak dia dibangkitkan dalam keadaan mukanya tersembam, dalam keadaan pekak, buta, somman wa bukman wa umyan, pekak, bisu dan buta. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Ayat ini menunjuk ke kita orang dalam neraka tu mukanya tertangkup. Setiap kali api neraka itu padam, maka Allah akan tambah lagi nyalaannya lagi besar. Kita jumpa ayat macam ni, kita ambil telefon, kita pun cikling. Kita tangkap gambar, muatkan dalam Facebook masing-masing. Hari ini aku jumpa ayat ini, bahaya. Jangan jadi sebelum ni lah, sampai ke hari ni. Tadi lepas zuhur tadi sempat tengok sekejap. Keluar ke rumah sikit sebab lain tak elok. Tengok sekejap, masih lagi makanan. Tak ada yang menayangkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, bukan bulan makanan. Jadi mari kita hidupkan suasana ni. Suasana kita mengisi ni. Siapa jumpa ayat menarik, dia tangkap gambarnya dengan terjemahan tu. Kalau boleh yang perkata satu-satu tu kita muatkan dalam Al-Quran. Biar edaran-edadaran ke sahabat-sahabat kita ni, friend ramai-ramai ni, kita hidupkan dengan Al-Quran, dengan peringatan-peringatan itu. Ini suasana yang alhamdulillah kalau kita boleh hidupkan, sebab rasanya berkurung-berkurung ni masing-masing telefon tu tak lucut kat tangan. Kita dah pesan dah, kalau ada kesempatan apa surah Al-Kahfi, kalau ada kesempatan apa surah Waqiah, kalau ada kesempatan apa surah Al-Mulk, supaya lepas Isyak nanti baca Al-Mulk sama-sama, tak payah pegang getah dah. Berkurung sebulan lebih sikit ni, habuk pun tak hafal kat. Telefon tu bukannya nak telefon orang pun, membaca kalau baca Al-Quran tak apa, membaca entah apa-apa. Antaranya apa, tengok gambar kuih, tengok gambar lauk, tengok gambar macam-macam. Tengah makan pun tak payah nak tayang tengah makan. Kesian, tak kata orang miskin. Tak dapat makan, sian. Dia jawab balik, bukan miskin, kalau dia tengok Facebook dia ada duit lah tu. Dia jawab kata. Jadi bulan Ramadan ni insya-Allah kita guna betul-betul, kita manfaatkan betul-betul peluang. Ini namanya peluang. Kami pun sama juga.
Walaupun Ramadan kita tak nak pergi ke masjid surau, pejabat tak nak pergi mana-mana, kadang-kadang tak sempat juga sebab disibukkan juga, kadang-kadang orang minta tolong. Tapi alhamdulillah, Ustaz sendiri pun bersyukur kepada Allah Taala lah, kerana sebulan lebih ni ruang yang Allah beri kepada kita tu, alhamdulillah, cita-cita kita nanti kita kongsi insya-Allah, kita susun elok. Tuan-tuan dulu ada yang bertanya tentang cara ambil wuduk Rasulullah macam mana ni, dah siap dah kita terjemahkan kitab tebal tu. Ada pula tanya kalau ruang cermin ni solat kat luar tu sah ke tak sah, dah banyak soalan kan. Pun dah siap dah panduan-panduannya, boleh baca sempena. PKP ni siap semua, alhamdulillah. Lama dah berdoa tu, supaya beri peluang kita duduk rumah lama-lama, makbul doa, alhamdulillah. Jadi Ramadan tahun ni kita manfaatkan betul-betul, bersama keluarga kita, ayah menjadi imam, anak menjadi makmum. Ada anak yang dah mampu jadi imam, bergele-gele dengan ayah, takut ayah nanti lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak terus baca siratal ladzina an'amta 'alaihim kan, gagap sangat. Maka anak yang berkemampuan jadi imam, bersama keluarga kita, apa tadi, kita isi amalan-amalan yang kita gunakan mengisi bulan Ramadan. Jangan bukan setakat mengisi Ramadan dengan amalan-amalan. Kita nak mengisi amalan-amalan itu. Solatnya penuh dengan tertib. Qurannya memang setiap huruf, setiap tanda baca tadi kita tatap dengan mata kita, kita lafazkan dengan lidah kita. Kalau ada kesempatan lagi, bukan kalau ada, memang ada lah, tengok pula terjemahan-terjemahannya. Tadi kita dah cadang Facebook masing-masing ramai friend, mana siapa jumpa ayat menarik, dia zoom dengan telefon dia dan dia masukkan ke dalam Facebook masing-masing untuk kita kongsi sama-sama. InsyaAllah hidup kita akan penuh beringat dengan kongsi-kongsi yang berfaedah itu. Jadi selamat bertemu dengan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan bolehlah kalau ada soalan-soalan tentang apa-apa ibadah apa ke, melalui Facebook surau kita boleh. Nanti Facebook surau hantar ke Ustaz jawab, nanti keluar alhamdulillah. Kita bantu ahli kawan-kawan kita kalau ada masalah-masalah. Jadi kadar itulah kali ni untuk kita mempersediakan diri kita masuk ke Ramadan, dan anggaplah takut-takut tahun-tahun depan tu tak berkesempatan dengan Ramadan yang berikutnya. Sekian saja daripada Ustaz. Teruskan kesabaran dan teruskan manfaat masa kita berada di rumah. Terutama fokuslah kepada yang pertama, mengqada solat-solat yang kalau ada dulu-dulu tertinggal, dan yang keduanya gunalah peluang ni, khatam Quran, hafal-hafal sikit surah-surah yang biasa-biasa kita baca tu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.